Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ilman wa ta'lima innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insya-Allah kita akan sambung bab yang ke-23. Daripada 129 bab yang ada, bab yang ke-23, dan hari ini adalah berkaitan dengan bab yang pertama hari ini adalah berkaitan dengan mengambil berat untuk menjaga, untuk maintain sesuatu hubungan daripada satu masa ke satu masa, dan ini adalah sebahagian daripada iman. Wa bisanadil muttasil minna ila al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid darain amin, annahu qala babun husnul ahdi minal iman. Al-ahad ni tuan-tuan, biasa kita orang Melayu ni kita terjemah sebagai janji, tetapi al-ahad juga orang kata boleh diterjemah ataupun memang bukan boleh diterjemah, memang ada makna mengambil berat. Bila kita kata ta'ahadul Quran, Nabi SAW kata ta'ahadul Quran, hendaklah kamu jaga Quran kamu. Ta'ahadul Quran, hendaklah kamu jaga Quran kamu, iaitu hafalan Quran kamu. Fa innahu ashaddu tafallutan minal ibili fa'qulaha. Kerana sesungguhnya satu ekor unta itu kerana sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat tercabut daripada ingatan manusia berbanding dengan satu ekor unta daripada talinya. Jadi Nabi SAW guna perkataan ta'ahadu. Maksudnya ialah kamu kena jaga, kamu kena pelihara. So maksud husnul ahdi di sini ialah menjaga. Menjaga apa? Menjaga relationship dari satu masa ke satu masa, hatta walaupun kita tidak ada hubungan yang direct dengan pihak tersebut, tetapi kerana pihak tersebut dia pernah ada hubungan, sebagai contoh dengan mak ayah kita ke, ada hubungan dengan datuk nenek kita ke, ataupun dengan isteri kita ke. Walaupun kita tidak ada hubungan direct, tetapi ini juga termasuk di dalam iman. Nampak tak tuan-tuan? Ini juga termasuk di dalam iman, sebahagian daripada sifat-sifat orang yang beriman. Sebagaimana tuan-tuan tahu, iman ni di sisi kita ahli sunnah wal jamaah ialah qaulun wa amal. Satu, iman i'tiqad tu benda ma'ruf lah, sebagaimana kita semua tahu, i'tiqad dalam hati kan. Yang kedua ialah qaul, percakapan juga ialah iman. Dan satu lagi ialah amalan. Jadi amalan juga adalah sebahagian daripada iman. Dan kalau tuan-tuan belajar dalam kitabul iman, biasanya pada mukaddimahnya akan dibahaskan panjang lebar berkaitan perbezaan pendapat dalam kalangan ulama berkaitan dengan amal ini. Adakah dia sebahagian daripada iman dengan erti kata rukun, kalaulah amal tu tak ada, iman tercabut terus, kira tidak beriman, ataupun amal ini sebagai orang kata penyempurna iman. Jadi benda itu dibahaskan panjang lebar oleh para ulama di sana. Jadi di sisi kita, sebahagian amal dia memang bersifat menambahkan iman. Kalau tidak dibuat dia akan mengurangkan iman, tetapi dia tidak mencabut aslil iman. Dia tidak cabut iman tu daripada akar umbinya sekira-kiranya. Sebagai contoh, kalaulah kita akan jumpa hadis nanti, kalaulah orang ni sebagai contoh dia buat tak tahu je dekat kawan mak ayah dia. Katakan mak ayah dia telah meninggal, tetapi mak ayah dia masih hidup, ada kawan yang mana mereka sentiasa ambil berat dengan kawan tersebut. Maksudnya ziarah ataupun hantar hadiah. Bila musim buah-buahan berbuah akan hantar rumah mereka. Jadi bila mak ayah dia meninggal, jadi dia buat tak tahu kepada kawan-kawan mak ayah dia, ataupun dia buat tak tahu kepada jiran tetangga dia, merupakan orang-orang yang rapat dengan mak ayah dia sebelum ni. Jadi adakah bila tajuk ni kata minal iman, sebahagian daripada iman, kalau dia tak buat, maksudnya dia tercabut iman daripada hati dia, dia dikira sebagai satu orang kafir, mati tidak disolatkan, tidak dikafankan, tidak dikebumikan di perkuburan Islam. Tidak tuan-tuan. Itu adalah dengan erti kata sebahagian daripada sifat orang beriman. Nampak tak? Sebahagian daripada sifat orang yang beriman.
Hadis yang pertama dalam bab ini, wa bihi qala hadatsana Ubaid ibn Ismail qala hadatsana Abu Usamah an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat ma ghirtu ala imra'atin ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa laqad halakat qabla an yatazawwajani bi 3 sinin lima kuntu asma'uhu yadhkuruha ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها. Tuan-tuan, ada tak satu benda yang tinggi saya nak letak buku saya macam kotak tisu ke? Tolong. Jazakallah khairan. Jadi tuan-tuan, dalam riwayat ini, riwayat masyhur, cerita tentang Aisyah radhiyallahu anha, jazakallah khairan taslamu. Dalam riwayat ini tuan-tuan, riwayat yang masyhur, Aisyah radhiyallahu anha sendiri yang ceritakan bagaimana cemburunya beliau kepada Khadijah radhiyallahu anha. Cemburu satu orang wanita tuan-tuan. Tisu ni, kotak tisu ni dia tidak berisi, jadi dia cepat nak tumbang. Tak apalah. Dia macam gitu. Jadi tuan-tuan, Khadijah radhiyallahu anha meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Aisyah lebih kurang 3 tahun. Jadi Khadijah tak hidup. Bukanlah satu orang kata cabaran fizikal bagi Aisyah radhiyallahu anha, tetapi still kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kerap menyebut berkaitan dengan Khadijah, jadi Aisyah radhiyallahu anha beliau rasa cemburu lah. Beliau rasa cemburu. Beliau kata, ma ghirtu ala imra'atin ma ghirtu ala Khadijah. Aku tidak pernah rasa cemburu terhadap seseorang sebagaimana cemburunya aku kepada Khadijah radhiyallahu anha. Barakallahu fiik. Nampak tak tuan-tuan? Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali menyebut-jebut tentang Khadijah. Biasalah tuan-tuan, isteri pertama bukan semata-mata isteri pertama, tetapi isteri yang mana telah susah payah dengan Nabi SAW pada zaman dakwah di Mekah. Ketika manusia mendustakan Nabi SAW, Khadijah membenarkan Nabi. Khadijah radhiyallahu anha telah korbankan harta, perasaan dan seumpamanya demi Nabi SAW dan juga demi Islam. Dan Nabi SAW semua dapat anak. Anak-anak baginda yang dilahirkan, zuriat baginda adalah melalui Khadijah radhiyallahu anha. So, dalam masa yang sama Nabi SAW tidak pernah berpoligami ketika mana hidupnya Khadijah radhiyallahu anha. So, ada kedudukan yang istimewa lah. Sampaikan para syurah, para pensyarah hadis, mereka bahaskan siapakah yang lebih afdal di kalangan wanita antara Khadijah dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun kalau kita tak bahas sangatlah benda tu, sebab dari sudut manzilah kedudukan ni, itu ialah hak Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tetapi nak bagi tahu sampai tahap tu, para ulama kita mereka dakik, mereka mendalam membahaskan berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dan dalam hadis ni Aisyah radhiyallahu anha kata walaqad halakat, dan dia telah mati. Perkataan halaka ni tuan-tuan memang bila kita terjemah dalam kegunaan bahasa harian kita, dia bunyi macam kasar, dia macam musnah. Tetapi penggunaan Arab dulu, dia halakat ni benda biasa, merujuk kepada mati. Dia bukan satu benda yang bersifat konotasi negatif, tidak. Jadi kita ni biasanya kalau kita guna halaka ni, kita guna untuk musuh, orang kita benci. Halaka aduwullah, maksudnya telah hancurlah, musnahlah musuh Allah. Tetapi tidak juga tuan-tuan. Perkataan halaka ni dia ialah satu benda yang mana bersifat natural. Pada asal penggunaan bahasa, memberi erti telah mati. Tetapi lama kelamaan dia digunakan untuk mati orang yang kita tak suka. Aisyah radhiyallahu anha tidak berniat sedemikian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan baginda Nabi SAW untuk memberi berita gembira kepada Khadijah radhiyallahu anha ketika mana beliau masih lagi hidup, dengan satu rumah di dalam syurga yang diperbuat daripada qasab. Apa itu qasab? Iaitu mutiara yang mana ada lubang di tengahnya. Dan Nabi SAW ini dia punya maudhi'us syahid, tempat
pembuktian daripada hadis untuk tajuk bab. Dan Nabi SAW apabila baginda menyembelih kambing, Nabi SAW akan membahagi-bahagikan sebahagian daripada daging kambing tersebut kepada kawan-kawan rapat Khadijah radhiyallahu taala anha. Nampak tak? Seorang tanya, apa kaitan hadis ini dengan tajuk bab? Mana kaitan dia dengan iman? Tuan-tuan jumpa tak? Memanglah Nabi buat baik kepada kawan-kawan Khadijah tu ada di dalam hadis ini, betul? Tetapi di mana kaitan dia dengan minal iman? Perbuatan buat baik, jaga, pelihara hubungan, itu adalah daripada iman. So kata Qastalani rahimahullah, sebenarnya tajuk bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari minal iman tu sebenarnya ialah isyarat Imam Bukhari rahmatullahi alaih kepada satu hadis yang diriwayatkan melalui jalur Aisyah juga, yang direkodkan oleh Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abil Iman, bahawasanya satu orang wanita telah datang kepada Nabi SAW dan Nabi SAW telah bertanya, kaifa antum, kaifa halukum, kaifa kuntum ba'dana, apa khabar kamu, apa hal keadaan kamu, bagaimana kamu selepas lama kita tak jumpa. Di sini tuan-tuan, antara penggunaan dhamir jamak kepada perempuan tetapi dia guna dhamir jamak lelaki. Kan kita belajar bahasa Arab, kalau perempuan ni kaifa haluki, kaifa halukuma, kaifa halukunna, kan? Itu yang kita selalu belajar bahasa Arab. Tetapi dalam hadis ni, bahkan ini kita selalu guna dengan pensyarah-pensyarah perempuan, kita tetap kaifa halukum. Walaupun kum ni, dhamir jamak ini, kata ganti diri jamak ini digunakan biasa untuk lelaki, tetapi dia digunakan dalam bahasa Arab untuk perempuan. So ajuz ni ialah satu orang wanita tua, kawan Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa dia ajuz? Yang masyhur dalam kitab-kitab sirah, Nabi SAW berkahwin dengan Khadijah, umur Khadijah melebihi umur Nabi. Betul tak? Radhiyallahu anha. Nabi berumur 25 tahun, sallallahu alaihi wasallam, Khadijah berumur 40 tahun. So kawan Khadijah radhiyallahu anha sebaya. Jadi apabila Nabi SAW telah menjadi rasul dan seumpamanya, confirm lah wanita tersebut lebih tua berbanding dengan Nabi SAW. So satu orang wanita tua datang kepada Nabi SAW, lalu Nabi berkata, kaifa antum? Nabi guna perkataan antum, kata ganti diri untuk orang lelaki jamak. Jadi benda ni penggunaan yang biasa dalam bahasa Arab. Adalah dia punya reason kenapa tu. Antara reason yang diberi ialah kerana ini lagi orang kata macam hormat lah untuk mereka, lebih menutupi mereka sebagai suatu orang wanita. Wallahu alam. Tapi Nabi kata kaifa antum, kaifa halukum, kaifa kuntum ba'dana. Maka wanita tersebut berkata, alhamdulillah, baik. Kemudian apabila wanita tersebut meninggalkan rumah Nabi SAW, aku, iaitu Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, kamu menghadap wanita tua ini dengan sedemikian rupa. Maksudnya, kamu layan wanita tua tersebut, kamu bercakap elok dengan dia, kamu tunjukkan kamu punya interest kepada dia. Siapa wanita tua tersebut? Nampak tak? Faqal, Nabi SAW bersabda, ya Aisyah, innaha kanat ta'tina zamana Khadijah radhiyallahu anha. Sesungguhnya wanita ini selalu datang ziarah kami pada zaman Khadijah radhiyallahu anha masih lagi hidup. Wa inna husnal ahdi minal iman. Dalam riwayat tersebut Nabi SAW kata, dan sesungguhnya menjaga baik, maintain relationship, walaupun isteri aku dah meninggal, tetapi kerana dia ni adalah kawan kepada isteri aku, jadi aku jaga juga. Itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih di dalam tajuk bab disebut minal iman, isyarat kepada apa tuan-tuan? Isyarat kepada lafaz ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan juga Al-Imam Al-Baihaqi rahmatullahi alaih. Jadi ini benda biasa Imam Bukhari. Dia panggil apa? Tashhidhan lil adhan, iaitu supaya kita berfikir. Bila kita baca Sahih Bukhari tuan-tuan, antara benda yang paling penting kita kena buat, antara yang paling penting ialah kita kena tengok di mana kesinambungan ataupun synchronization antara tajuk bab dengan
hadis yang dibawa. Nampak tak tuan-tuan? Setiap benda kita kena check. Sebab tu tak pelik. Ulama-ulama kita, rahmatullahi alaihim ajma'in, sejak daripada dulu sampai sekarang, mereka akan cuba memzahirkan, dia panggil wajah al-mutabaqah, iaitu di mana kesinambungan ataupun kesamaan ataupun pertemuan antara hadis yang dibawa di bawah bab dan juga tajuk yang ditulis sebagai tajuk bab hadis-hadis tersebut. Antara yang masyhur ialah apa yang ditulis oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Abwab wat Tarajim. Kitab 6 jilid tebal tuan-tuan, khusus untuk membahaskan benda ini sahaja. Ada dalam PDF, dan antara cetakan yang baik ialah cetakan Darul Basyair Al-Islamiyah, dan tak silap saya diulang cetak di Darul Kutub Al-Ilmiyah. Lebih kurang dalam 6 jilid tebal, dia membahaskan berkaitan dengan perkaitan antara tajuk bab dan juga hadis-hadis yang diletak di bawah bab tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab. Babu fadli man ya'ulu yatiman, bab kelebihan orang yang mana menjaga, menginfakkan, memelihara, membesarkan, mentarbiah anak yatim. Wa bihi qala hadatsana Abdullah ibn Abdul Wahhab qala hadatsani Abdul Aziz ibn Abi Hazim qala hadatsani Abi قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. Sahal ibn Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku dan kafilul yatim. Kafilul yatim ni tuan-tuan sama dengan maksud ya'ulu. Ya'ulu ni kata kerja a'il, iaitu kafil a'il ni maksud dia sama, iaitu orang yang mana membesarkan, orang yang mentarbiah, orang yang menginfakkan apa sahaja berkaitan dengan keperluan anak yatim tersebut. Nampak tak tuan-tuan? So, siapa anak yatim? Biasanya ialah orang kata kanak-kanak yang kematian ibu dan ayah dia sebelum dia sampai umur baligh. Jadi ia biasanya dinamakan sebagai anak yatim. Betul tak tuan-tuan? So, orang yang mana kematian ibu ayah ni, biasanya pada zaman dulu di mana ada macam sekarang kan, ada sistem takaful, bila ayah mati ada hibah ataupun kebajikan masyarakat yang tersusun dalam satu negara, rumah-rumah anak yatim dan seumpamanya. Benda tu tak wujud. Jadi, pada zaman dahulu, kebanyakannya yang akan jaga anak yatim ni ialah sama ada kaum keluarga, ataupun jiran tetangga, ataupun orang-orang yang betul-betul muhsin dalam masyarakat. Jadi tuan-tuan, bila tidak ada satu sistem yang jelas, apa yang berlaku kadang-kadang orang dia tak ambil berat. Dia kata bukan anak aku, bukan kaum keluarga aku sendiri pun susah, anak pun ramai. Jadi Nabi SAW telah targhib, Nabi SAW telah bagi motivasi supaya apa? Supaya kita ambil berat tentang anak yatim ni. Sebab apa tuan-tuan? Dia ada banyak benda lah. Anak yatim ni, kalau kita tak ambil berat, kehidupan dia akan rosak dan dia akan jadi barah dalam masyarakat pada masa hadapan. Betul tak tuan-tuan? Jadi kadang-kadang benda yang Nabi SAW targhib, Nabi SAW motivate, kalau kita fikir dalam, dia punya hikmah di sebalik itu besar tuan-tuan. Betul tak? Kalaulah anak yatim dibiarkan tanpa pendidikan, tanpa akhlak, tanpa adab, tanpa ilmu pengetahuan, dia akan jadi barah dalam masyarakat. Budak-budak bila dia berkawan dengan sama-sama dia budak-budak, apa yang akan berlaku? Bukan nak pergi majlis ilmu, bukan nak pergi masjid. Dia akan buat benda-benda yang mana mula-mula buang masa biasanya. Lama-lama apa yang berlaku tuan-tuan? Dia akan bawa kepada dadah, kemudian dia akan bawa kepada pecah rumah, dia akan bawa kepada benda yang mana akan merosakkan hidup dia dan hidup masyarakat selepas itu. Betul tak? Benda ni kita nampak dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bissawab. Sebab tu Nabi SAW highlight sangat kepentingan untuk menjaga anak yatim walaupun dia bukan kaum keluarga kita. Nabi SAW kata, aku wa kafilul yatim, orang yang mana menjaga anak yatim, fil jannati, berada di dalam syurga hakadha. Dalam riwayat sebut hakadha, dan perawi kata waqala. Waqala di sini bukan dengan erti kata cakap. Waqala ni dengan erti kata buat. Dan Nabi SAW telah tunjuk dua jari baginda yang mulia, as-sabbabah wal wusta, jari telunjuk dan juga jari tengah.
Dalam riwayat yang lain, wa farraja bainahuma. Nabi SAW telah renggangkan antara dua ni. Jadi maksudnya kedudukan yang agak dekat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Hajar, di dalam hadis ini dengan riwayat wa qala bi isba'aihi as-sabbabati wal wusta dan juga riwayat wa farraja bainahuma, kata Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, di dalamnya ada isyarat bahawasanya perbezaan antara kedudukan Nabi SAW dan orang yang menjaga anak yatim di dalam syurga nanti, perbezaannya hanya antara dua jari, iaitu jari tengah dan juga jari telunjuk. Nampak tak? Kita nak sampai darjat Nabi-Nabi itu memang tak mampulah, tetapi at least perbezaannya tidak jauh. Bab yang seterusnya, bab as-sa'i 'alal armalah. Bab as-sa'i di sini dengan arti kata kita berusaha untuk membantu armalah. Armalah ni ialah wanita yang mana tidak ada suami. Sama ada wanita tersebut pernah berkahwin ataupun tak pernah berkahwin, tak kisahlah. Dalam syarah Al-Qastallani rahimahullah dia kata allati la zawja laha, yang tidak ada suami. Sawa'un tazawwajat qabla dhalika am la. Sama ada dia pernah kahwin atau tak pernah kahwin. Anak dara tua sebagai contoh, tak ada anak. Adik-beradik semua dah kahwin, tidak duduk dengan dia, mak ayah dah mati. Jadi dia juga termasuk dalam golongan armalah ataupun aramil. Kita biasanya guna armalah ni untuk janda, tetapi sebenarnya orang yang tidak ada suami. Nampak tak? So, siapa nak jaga dia? Tuan-tuan, bahaya juga ni kalau benda tu kita tak jaga dia. Wanita ni satu lagi, dia biasa zaman dulu, talking about yenal, zaman dulu. Biasanya mereka ni satu orang yang tidak berkudrat untuk bekerja. Kan? Zaman dulu sama ada pertanian ataupun perniagaan. Jadi, na'udzubillah, orang yang mana dia tidak ada kudrat untuk bekerja, biasanya dia akan guna tubuh badan dia untuk bekerja. Maksudnya, dia akan jadi penzina, dia akan jadi pelacur. Ini benda yang sangat berat dalam masyarakat. Jadi sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW highlight benda ni. Dan tuan-tuan tahulah, Arab jahiliah, mereka membesar ataupun menjadi culture mereka menggunakan wanita untuk memuaskan nafsu dan seumpamanya. Benda tu sangat besar berlaku, betul tak? So Nabi SAW highlight benda ni. Dan benda ni dalam masyarakat kita pun berlaku tuan-tuan. Kadang-kadang orang yang mana ditinggalkan suami, dia tidak cerdik, tidak ada kelayakan, dia tidak ada kelulusan untuk bekerja dan seumpamanya. Apa yang berlaku? Dia daqat alaiha subul. Jalan-jalan tu pada dia rasa macam dah tertutup dah. Benda-benda macam ni kalau kita tengok cerita Cakkarama banyak lah kan. Walaupun dia tu macam cerita yang orang tulis Cakkarama malam-malam, tetapi sebenarnya benda itu ialah adaptasi daripada banyak kisah yang berlaku dalam masyarakat. Dia tak boleh nak buat apa dah. Dia pergi kerja, nak kerja kedai runcit pun kadang-kadang orang minta SPM sama sekarang. Kalau minta ijazah tu mungkin melampau lah. Tetapi itu hakikat yang berlaku. So na'udzubillah. Kalau dia janda yang mana ada anak kecil pula, nampak tak? Yang kena dia besarkan, kena bagi makan minum, kena bayar sewa rumah dan seumpamanya. Tuan-tuan, kalau tidak ada orang jaga, na'udzubillah, takut-takut dia akan pergi bekerja dengan batang tubuh dia, dengan kemaluan dia. So, Nabi SAW bagi tahu apakah fadilat orang yang mana as-sa'i ni ialah al-muktasib. Orang yang mana bekerja untuk dapatkan duit, untuk dia infak, untuk dia jaga armalah. Wanita-wanita yang mana tidak ada suami. Senang cerita, yang tidak ada suami dalam keadaan miskin biasanya, tidak ada daya upaya untuk bekerja, untuk tanggung diri, dan mungkin anak-anak kecil yang berada di bawah tanggungan dia. Wa bihi qala hadatsana Ismail ibn Abdullah qala hadatsani Malik an Safwan ibn Sulaim yarfa'uhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-sa'i 'ala al-armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah aw qala kalladhi yasumu an-nahar wa yaqumu al-lail. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور ابن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. Jadi dua sanad dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi riwayat dia sama. Nabi SAW kata as-sa'i. As-sa'i ni siapa tuan-tuan? Orang yang mana berusaha bekerja untuk mendapatkan
Orang kata harta untuk diinfakkan kepada wanita-wanita yang tidak ada suami ni. Dan dalam masa yang sama, Nabi sebut di dalam hadis ini, wal miskin, orang miskin. Orang miskin ni tuan-tuan, dia layak dapat zakat. Dalam mazhab kita tuan-tuan, orang yang mana mampu bekerja tetapi dia tidak bekerja dan memang ada peluang pekerjaan, memang harta tak ada dalam tangan dia, dia tidak dikira sebagai miskin. Dia dikira sebagai ghaniyun bil quwwah. No, ghaniyun bil quwwah, iaitu dia ialah orang kaya. Kalau dia bekerja, dia dikira sebagai orang kaya. Sebab ghina, bukan ghana, kekayaan ini dia ada dua. Sama ada ghaniyun bil fa'il, memang betul-betul dia kaya, ada duit dalam tangan dia, keperluan kifayah dia. Katakan dia perlu 1,000 untuk diri dia dengan isteri dia je, ataupun dia dengan anak dia, dia perlu 1,000 sebulan. Dan memang dia ada 1,000, dan 1,000 tu memang cukup, maka dia kira sebagai satu orang kaya. Tetapi orang yang mana atil, tidak bekerja, kemudian peluang pekerjaan ada, duit tak ada walaupun 1 sen. Nampak tak tuan-tuan? Dia dikira sebagai satu orang kaya pada pandangan syarak, bukan satu orang miskin. Dia dipanggil sebagai ghaniyun bil quwwah. Dia ada kemampuan untuk jadi kaya. Unless kalau dia pergi kerja, dia pergi kerja, sama ada dia tak dapat duit ataupun dapat duit tak cukup dengan kifayah dia 1,000 sebulan tu, maka barulah dia dikira sebagai fakir ataupun miskin berdasarkan tafsir dalam kitab-kitab fiqh kita, maka dia layak untuk dapat zakat. Nampak tak? So bila Nabi SAW kata wal miskin, maksudnya kita kena tahu jugalah, kita nak tolong tu orang miskin ke orang yang malas. Bila miskin, maksudnya orang miskin betul, orang yang mana tidak ada duit dan orang yang mana tidak ada kemampuan untuk dapat duit. Mungkin OKU ataupun dia dah usaha bekerja dan seumpama, tapi tak dapat kecukupan kifayah tu. Jadi orang yang mana membantu orang yang tidak ada suami ataupun membantu orang miskin umum, tak kira lelaki ataupun perempuan. Dan kita ada kelebihan ataupun kita bekerja keras di samping bekerja untuk diri kita, kita bekerja juga untuk orang macam ni. Maka tuan-tuan, kata Nabi SAW, kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang mana berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun Nabi kata, perawi kata, kalladhi yasumun nahar wa yaqumul lail, seperti orang yang mana puasa pada siang hari dan menunaikan salat malam pada waktu malam hari. Ini merupakan fadilah yang besar, bukan fadilah yang kecil. Jadi tuan-tuan, mungkin bagi setengah orang, dia kata, buat apa aku kerja untuk orang lain? Orang yang berfikir macam tu, orang yang mana dia berfikiran sempit. Kita pun tak adalah sampai nak bagi seluruh gaji kita kepada orang macam ni, tetapi at least kita kena tengoklah dia punya syarat-syarat. Sebab tu kata para ulama, boleh je kita bagi zakat kita sendiri. Tetapi kenapa tidak digalakkan, terutamanya kepada orang awam, untuk bagi zakat dia sendiri kepada orang yang kononnya asnaf? Sebab dia tak tahu apakah syarat-syarat untuk seseorang itu layak terima zakat. Dia tak pandai pun tengok. Nampak tak? Dia tak pandai pun tengok. Dia tak pandai pun tengok. Ataupun dia tak tahu pun syarat tu. Fakir tu macam mana, miskin tu macam mana, dan seumpamanya. So, Nabi SAW kata di sini, wal miskin, orang miskin. Jadi kita bantu orang miskin, sebenarnya kita bantu dia, dan dalam masa yang sama kita bantu diri kita, tuan-tuan. Jadi orang yang terlalu bakhil ataupun orang yang terlalu berkira-kira, buat apa aku tolong dia? Mandai kahwin, anak sampai 5-6 tak reti stok, kerja pun malam-malam. Baik, dia kalau dah betul miskin pada pandangan syarak, maksudnya dia dah berusaha untuk bekerja tapi dia tak dapat sebagaimana yang dia kehendaki. Takkan kita nak halang dia daripada kahwin? Takkan kita nak, dia berusaha, nampak tak? Dia berusaha, dia boleh hidup tetapi hidup dia susah. Dia berada di dalam kategori fakir ataupun miskin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mana telah masukkan dia ni dalam kategori yang layak untuk terima zakat. Sampai Nabi SAW, bila ada orang datang minta zakat, Nabi tengok orang tu nampak macam bertenaga lah, tetapi dia mendakwa dia miskin. Nabi SAW bagi. Dia kata, zakat ni bukan satu orang Nabi yang bahagikan ataupun tentukan kategori ni. Allah Ta'ala tidak redha berkaitan dengan zakat kecuali Allah sendiri yang tentukan kategori. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang letakkan dia punya muasafat, sifat-sifat yang melayakkan seseorang itu untuk dapat zakat. Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum sehinggalah ke penghujung ayat. 8 asnaf Allah Taala sendiri yang sebut di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan, orang yang mana membantu orang miskin, yang memang betul-betul miskin, mengikut
ta'rifan syarak, maka dia bukan hanya membantu orang miskin itu sahaja, dan sebenarnya dia membantu diri dia juga. Dari sudut akhirat, dia akan dapat pahala kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang yang mana puasa pada siang hari, dan orang yang mana mendirikan solat malam pada malam hari. Ini merupakan ibadat yang besar ni tuan-tuan. Ibadat jihad, ibadat puasa, ibadat mendirikan solat pada waktu malam bukan satu benda yang mudah. Dan benda ni kita boleh amal dalam kehidupan kita. Berapa ramai, sebahagian daripada kita mungkin daripada anak orang kaya ada beasiswa yang lebih. Kita sebagai pelajar, sebagai contoh, kita tahu ada kawan-kawan yang memang orang kata tengak. Orang Kelantan kata tengak ni memang diikat perut. Kita tak guna istilah makan Maggi lah sekarang, sebab Maggi kan makin mahal. Lagilah kalau samyang ke apa tu kan, dia makin mahal. So memang ada orang yang makan sekali sehari, dan kita tahu, dan kita ada kelebihan duit. Jadi kalau kita bantu mereka dan kita ihtisab, tuan-tuan, kita ihtisab, maksudnya mengharapkan ganjaran pahala ini daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bagi, tuan-tuan. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan, dan Allah boleh bagi kepada siapa yang dia suka. Benda ni bukan benda yang, sebab tu pada saya kitabul adab bukan satu benda yang mana bersifat ilmiah, akidah, fiqh, tak. Dia ialah satu kitab yang mana Imam Bukhari rahmatullahi alaih sampaikan buat kitab lain pula, kitabul adab, yang khusus ada 1,300 hadis berbanding dengan yang ni ada 275 hadis. Sebenarnya ia adalah satu benda yang mana bersifat peringatan untuk diri kita, motivasi untuk diri kita. Manusia ni dia lupa ataupun dia tak tahu, tapi bila dia baca, oh dia tahu. Tetapi mungkin lepas tu dia lupa, dia ulang baca lagi, dia ingat. Jadi tujuannya adalah untuk amal. Jadi tuan-tuan, kita membantu dia, dan dalam masa yang sama sebenarnya kita membantu diri kita. Kita berusaha untuk dapatkan apa, tuan-tuan? Untuk dapatkan kelebihan yang Allah janji. Amalan yang mana mungkin tak besar mana pun kita buat. Mungkin daripada 100, 200 ringgit kita ada, kita bagi 10 ringgit, 15 ringgit, 20 ringgit, kadar kemampuan kita. Nabi SAW kata, kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang mana berjihad di jalan Allah. Atau qala Nabi SAW, kalladhi yasumun nahar wa yaqumul lail. Ini bukan satu benda kecil. Dalam masa yang sama, dia membantu sistem masyarakat. Kalau kita biarkan, tuan-tuan, orang yang mana berada dalam keadaan terdesak, orang miskin dan seumpamanya, dia akan pergi kepada apa, tuan-tuan? Dia akan pergi kepada mencuri, pecah rumah dan seumpamanya. Tuan-tuan boleh syarah benda ni. Kalau tuan-tuan pergi kepada perbahasan hikmah-hikmah di sebalik pensyariatan zakat dan seumpamanya, tuan-tuan boleh bahas dari sudut ekonomi, tuan-tuan boleh bahas dari sudut masyarakat, tuan-tuan boleh bahas macam-macam. Cuma kita kena ingat, al-miskin di sini ialah miskin dari sudut syarak. Maksudnya bukan orang malah. Sebab tu pelajar-pelajar agama dikecualikan daripada bekerja, dan dia layak untuk dapat zakat. Dalam kitab-kitab fiqh mazhab kita, mazhab orang lain pun, sebab apa? Sebab mereka tidak bekerja kerana fardu kifayah, menunaikan fardu kifayah untuk belajar dan juga untuk mengajar. Tetapi dengan syarat yang disebut oleh para ulama, ialah dia ada kecerdikan dan diharapkan manfaatnya untuk masyarakat. Tetapi apa yang berlaku? Sebahagian pusat zakat, kalau pelajar tu master PhD, dia tak bagi zakat. Walaupun pelajar tu dia cemerlang, walaupun pelajar tu ada manfaat dalam masyarakat secara umum, niat dia dengan Allah tu cerita lain, tetapi at least nampak dia punya manfaat. Alasan penolakan zakat sebab buat PhD. Saya kata ni syariat baru. Mana ada zakat untuk budak ijazah, budak diploma je. Kadang-kadang bagi kepada budak ijazah, kelah tak pergi pun. Terutamanya kalau mengaji di satu negara yang mana tak wajib hadir ke kelas. Bagi. Budak bodoh piang pun bagi. Balik tak kerja dengan sebarkan agama pun. Jadi benda-benda lain. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, tidak layak untuk diberi zakat. Sebab apa? Ini antara syarat yang disebut di dalam kitab-kitab fiqh kita. Sebab tu kata Imam Nawawi wa ghairuh, dalam kitab-kitab fiqh, dalam Majmu' ke dalam Minhaj ke dalam apa-apa tuan-tuan syar'i, mereka kata ada pun orang yang bermalasan duduk di madrasah, kan, mengaji pun malas. Dia ni atil, bukan talib ilm. Atil, orang yang mana memalaskan diri, tak bekerja buat, tapi duduk dalam madrasah, haram untuk bagi zakat kepada dia. Jadi benda-benda macam ni, pusat-pusat zakat terutamanya. Bahkan kita sendiri
orang yang mana nak bayar zakat secara peribadi, kita kena cek. Oh, mentang-mentang kita dengar budak tu belajar agama di tempat sekian-sekian. Mungkinlah sangka baik zahirnya, kita kata dia belajarlah, tetapi banyak kes kita kena cek, tuan-tuan. Sebab tu kita ada senior-senior masa mengaji di satu negara dulu, dia tak pernah ambil zakat ketika mana dia belajar ijazah. Sebab dia takut dia tak dapat tunaikan hak zakat tersebut. Sebab zakat tersebut diberi kepada orang mana tidak bekerja, dikecualikan kerana masalah yang besar untuk masyarakat, melibatkan agama. Tetapi dengan syarat dia cerdik, memang dia belajar, yurja naf'uhu, dan diharapkan manfaat dia untuk diri dia dan juga untuk masyarakat. Jadi orang lain yang nak ambil zakat, para pelajar juga, dia kena cek lah benda ni. Kalau tak dia ambil duit itu secara haram. Sebab dia ghair mustahiq, dia tidak layak untuk dapat duit itu, tetapi dia ambil dalam keadaan syarat tak cukup dan dia tidak tunaikan syarat yang telah digariskan oleh para fuqaha. Jadi benda ni, tuan-tuan, kena berhati-hati. Wallahu a'lam bissawab. Bab yang seterusnya, bab sa'i 'alal miskin. Tengok Imam Bukhari. Hadis sama je, tetapi kerana dua tajuk berlainan. Yang pertama berkaitan dengan armalah, walaupun dia bawa hadis ada perkataan miskin. Lepas tu Imam Bukhari rahmatullahi alaihi dia bawa hadis yang sama, tuan-tuan, tetapi buat tajuk yang lain. Bab sa'i 'alal miskin. Nampak tak? Ini sebab tu berlaku pengulangan yang banyak dalam Sahih Bukhari. Daripada 8,000 hadis keseluruhan, lebih kurang 2,000 sahaja yang tidak berulang. Tapi kalau tuan-tuan tengok sanad yang kedua ini, wa bi qala hadatsana Abdullah bin Maslamah. Riwayat pertama daripada Ismail ibn Abdullah, Ismail ibn Abi Uwais. Riwayatkan daripada guru dia Imam Malik rahmatullahi alaih. Riwayat yang kedua ni 6007 ni daripada jalur lain. Imam Bukhari bawa daripada jalur anak murid Imam Malik yang lain, iaitu Abdullah ibn Maslamah Al-Qa'nabi. Qala hadatsana Malik an Thawr ibn Zaid an Abi al-Ghaith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Walaupun begitu, Imam Malik dalam riwayat yang kedua ni melalui jalur guru yang lain, iaitu Thawr bin Zaid. Walaupun last kali bertemu melalui jalur Thawr bin Zaid daripada Abi al-Ghaith, walaupun last kali dia pergi kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bukan. Ni nombor 606 tu kan, bawah tu dia kata hadatsana Ismail. Ismail ni siapa, tuan-tuan? Ismail ni Ibn Abi Uwais. Riwayatkan daripada Imam Malik. Riwayat pertama Ismail Ibn Abi Uwais diriwayat daripada Imam Malik daripada Safwan bin Sulaim. Tapi riwayat yang kedua Ismail Ibn Abi Uwais riwayatkan daripada Imam Malik daripada Thawr bin Zaid Ad-Daili daripada Abil Ghaith Maula Ibn Muti' daripada Abu Hurairah. Kemudian riwayat yang satu lagi sanad yang sama daripada Imam Malik kepada Abu Hurairah, tetapi Imam Bukhari rahmatullahi alaih walaupun dia nak ulang, dia ulang melalui jalur anak murid Imam Malik yang lain, iaitu Abdullah ibn Maslamah Al-Qa'nabi. Ini sebagaimana yang saya bagi tahu semalam, bahawa Imam Bukhari walaupun diulang hadis, dia tidak akan ulang 100% sama dari sudut sanad dan juga matan. Kecuali ada dalam 30 hadis lebih yang disebut oleh para ulama memang mukarrar sanadan wa matnan. Hadis itu berulang dengan sanad yang sama dan juga matan yang sama. Wa bi qala hadatsana Abdullah bin Maslamah qala hadatsana Malik an Thawr bin Zaid an Abi al-Ghaith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'ala al-armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu qala, yakni syak daripada perawi yashuqqul Qa'nabi kal qa'imi la yafturu wa kas sa'imi la yuftiru. Matan dia lebih kurang sama, cuma dalam ni Al-Qa'nabi dia kata dia syak. Adakah Nabi kata kal qa'imi la yafturu, seperti orang yang mana berdiri, maksudnya berdiri menunaikan solat malam, la yafturu, dia tidak rasa lenguh letih, maksudnya dia berterusan menunaikan solat sepanjang malam. Wa kas-sa'imi la yuftiru, dan seperti orang yang berpuasa yang tidak berbuka-buka, maksudnya setiap hari puasa kecuali pada hari-hari yang diharamkan puasa. Jadi ini merupakan satu fadilah yang besar, tuan-tuan. Dan dalam hadis ni Nabi SAW tak bagi tahu pun sebanyak mana amount yang kita perlu beri untuk tolong orang miskin ataupun janda ataupun wanita yang tidak ada suami ataupun tidak ada orang yang tanggung dia ni. Nabi tak bagi tahu pun. Maksudnya Allah buka pintu itu seluas-luasnya dan kita buat sekadar yang kita mampu. Wallahu a'lam bissawab. Tuan-tuan, boring ke ngaji? Di madrasah, tuan-tuan, pelajar-pelajar dia akan belajar sepanjang hari, 6 kali seminggu, betul tak? 7 tahun, 8 tahun duduk dalam penjara, sebulan sekali baru boleh keluar outing kalau madrasah saya lah. Boleh keluar outing. So untuk kelas hadis, pada tahun terakhir, kita start kelas pada pukul 6.30 pagi. 6.30 pagi sampai pukul 11.
sebelah suku. Kemudian kita rehat, qailulah, makan dan seumpamanya. Kemudian petang pula, lepas sembahyang Zuhur, sampailah asar. Dan asar biasanya mazhab Hanafi sembahyang lambat. Mungkin dalam 2 jam, 2 jam setengah ke 3 jam petang, dan pagi dalam 5 jam. Jadi, kitab-kitab hadis yang 9 tu dibahagikan setiap period. Kita ada 10 period setiap hari. Jadi Bukhari kita ada 4 period, Abu Daud 2 period, Muslim 2 period, Tirmizi 2 period, Ma'anil Athar 1 period. Dan begitulah Nasa'i, Ibnu Majah dan seumpamanya dibahagi-bahagikan antara lebih kurang 7-8 orang ustaz sepanjang tahun, 6 hari seminggu, tolak Ramadan, tolak 10 hari raya, tolak 10 hari raya haji, dan tolak hari-hari exam 5 hari. Lebih kurang begitulah. So alhamdulillah kita dapat dihabiskan dalam masa setahun. Jadi kalau tuan-tuan berminat dengan pengajian hadis dan seumpamanya, lepas habis ijazah, lepas habis master, cubalah untuk cari madrasah-madrasah sedemikian. Wallahu a'lam bissawab. Dan duduk atas lantai. Kan? Mana ada kursi-kursi aircon-aircon ni, tak ada. Tapi itulah antara waktu-waktu yang sangat berharga dalam kehidupan. Shalom. Babu rahmatin nas bil bahaim. Sini kata Al-Qastallani, ada dalam setengah nuskah Sahih Bukhari dia kata babu rahmatin nas bil bahaim. Dia kata bab kita merahmati manusia, ada perasaan belas kasihan kepada manusia. Bukan. Bil bahaim. Kalau dengan huruf ba, bab manusia merahmati binatang. Binatang. Which is good, tak ada masalah. Tetapi, masalah dia nanti, ada hadis-hadis yang tak sebut pasal binatang pun. Jadi kata Qastallani rahmatullahi alaih, wa fi aslihi wa ghairihi wa alaihi syurrah, dan tajuk bab berdasarkan naskah-naskah yang lain yang banyak digunakan oleh para pensyarah bagi Sahih Bukhari, dia kata babu rahmatin nasi wal bahaim. Bab kita merahmati manusia dan juga merahmati binatang. Nampak tak? Dan that one orang kata does make sense. Banyaklah berdasarkan riwayat-riwayat yang akan datang. Jadi tuan-tuan, agama kita ni adalah satu agama yang sempurna. Bukan kita sayang manusia saja, tetapi kita sayang sampaikan binatang pun. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan tuan-tuan untuk kita menzalimi binatang. Bahkan hadis yang kita baca semalam dalam hadis 40 itu kan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah Subhanahu Wa Taala menuliskan, dengan arti kata mewajibkan untuk kita berbuat baik kepada semua benda. Sampai tahap wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu ingin bunuh, tak kiralah bunuh orang kerana had, hukuman hudud dan seumpamanya, fa ahsinul qitlah, kena bunuh dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau kamu sembelih, kamu kena sembelih dengan cara yang baik. Sampaikan dalam agama kita kan, kita tak boleh nak asah pisau, parang di hadapan binatang sembelihan. Kita tak boleh nak terajang binatang sembelihan kita. Kita kena buat dengan cara yang betul. Hatta dengan mayat yang telah mati pun tuan-tuan, dengan cara yang baik untuk kita selesaikan pengurusan jenazah tersebut. Wa bihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Ismail قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. Tuan-tuan, hadis ni jadi dalil bagi ramai pihak. Geng-geng tarikat sufi pun jadikan ini sebagai dalil, geng-geng tabligh pun jadikan ini sebagai dalil, geng-geng madrasah pun jadikan ini sebagai dalil, geng-geng buat daurah pun jadikan ini sebagai dalil. Sebab apa tuan-tuan? Dalam hadis ni Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu dia kata, kami datang bertemu dengan Nabi SAW, wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kami ni adalah pemuda-pemuda yang mana umur kami lebih kurang. Nampak tak? Dan kami telah duduk bersama dengan Nabi SAW, tempoh dia lah 20 hari. Nampak tak? Jadi 20 hari ni bukanlah orang kata syar'i 20 hari, tetapi benda tu yang berlaku ittifaqan.
orang kata, dia panggil waqi'atul hal. Benda yang berlaku 20 hari. Bukan satu benda yang mana ditahdid. Nampak tak? Bukanlah mesti 20 hari. Tidak. Tetapi ittifaqan berlaku 20 hari. Jadi kalau geng-geng Sufi dia kata, ni kita pergi dekat khanqah ataupun tempat suluk dengan syekh-syekh tarikat. Kami duduk di situ untuk bersihkan hati. Ataupun kita panggil zawiyah dan seumpamanya. Betul tak? Benda ni dibuat oleh masyayikh-masyayikh. Sebab mereka bila pergi ke zawiyah ataupun khanqah, tidaklah semata-mata orang kata duduk berzikir saja. Tak, dia ada majlis pengisian juga. Cuma benda tu kurang. Tetapi duduk bersendirian, tafakur. Tapi biasa dia buat dalam masjid lah. Bila masuk waktu solat Jumaat, dia solat Jumaat. Bila waktu solat Jumaat, dia pergi sembahyang Jumaat. Sebab tu kalau aliran Diobandi, India, Pakistan ni tuan-tuan, biasanya dia tak akan terima budak-budak untuk ambil tarikat. Kecuali biasanya orang dah belajar kelas Darul Hadis ataupun dah habis Maulana Syib. Nampak tak? 7-8 tahun belajar syariat dan apa semua. Dia tahu beza yang mana betul, mana salah. Nampak tak? Kalau geng-geng tabligh kata, ini dalil kita keluar. Duduk dalam masjid. Nampak tak? 40 hari, 3 hari. What's on? Kalau geng-geng daurah macam kita ni, kita kata antaranya buat 3 hari ataupun buat 10 hari. Kan? Mereka fokus pada ilmu, baca kitab hadis, baca kitab fiqh, baca kitab-kitab mutun-mutun ilmu. Banyak kan orang buat. Di Indonesia ke, di Saudi ke, di Mesir ke, di Jordan ke, benda ni orang buat. Cuma tak buat dengan Nabi lah. Tapi zaman dulu, sahabat datang dengan Nabi SAW. Kalau geng-geng madrasah pula, dia kata, kita buat madrasah, ada hostel. Pelajar tidak boleh dibenarkan berada di rumah. Kalau balik rumah, dia tak baca buku lah. Apa yang dia belajar, dia akan lupa. Dan pada waktu tersebut, kita bagi cuti. Lepas 3 bulan, boleh balik rumah ataupun sebulan sekali, whatsoever. Itu dia panggil long weekend tu kan. Long weekend, bukan, dia panggil long weekend tu untuk keluar biasa je. Tapi sebulan sekali, pelajar boleh balik ke rumah. Jadi tuan-tuan, masing-masing berpegang dengan hadis ini. Dan pada saya, benda tu tak ada masalah pun. Wa nahnu syababatun mutaqaribun. Pada waktu tersebut, kami ialah orang muda. Yang mana lebih kurang je umur kami. Kami telah berada bersama dengan Nabi SAW untuk tempoh 20 malam. Iaitu 20 hari, 20 malam. Kemudian Nabi SAW tengok kami. Nabi SAW dapat rasakan yang kami telah rindukan keluarga kami. Datang tujuan, bukan nak duduk saja-saja dalam masjid, makan minum, tidur, tak kerja. Tak tuan-tuan. Datang untuk belajar. Ini merupakan generasi muda yang mana balik nanti mereka akan sambung kerja dakwah Nabi SAW. Nabi nampak kami ni dah mula rindu kepada kaum keluarga kami. Sebab tu madrasah paling kurang sebulan ni mesti akan diberi peluang untuk balik ke kampung halaman. Nampak tak? Sebab manusia bila dia rindu, dia akan jadi musyawwashul bal. Dia punya akal fikiran tu tak boleh tumpu kepada apa? Kepada pengajian. Ada sebahagian orang kata, saya tak pernah cek, ustaz kami ni 20 tahun lepas lah kami dengar. Imam Ghazali rahmatullahi alaih, dia kata pelajar ni 4 bulan sekali, kena balik lah. Senang cerita. Wallahualam. Daripada mana ustaz tu bagi tahu, tapi itu yang kami dengar. Sebab tu mungkin semesta orang buat 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Wallahualam. Masing-masing ada cara fikir masing-masing. Tetapi rehat ni satu benda yang penting. Rehat ni satu benda yang penting. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita paksa orang belajar, dalam keadaan dia tak ada rehat, dia tak boleh belajar pun, dia tak boleh fokus pun. Bahkan ada hadis dalam Kitabul Ilm kan, kana Rasulullah SAW yatakhawwaluna bil mau'izati makhafat as-sa'amah. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Bukhari. Nabi SAW kadang-kadang selang-selikan mau'izah bagi peringatan dan seumpamanya, takut-takut kami. Kami tu siapa tuan-tuan? Kami ni sahabat Nabi, yang suka tengok muka Nabi, yang suka duduk dalam majlis Nabi. Tetapi ilahnya tetap ada. Makhafatas sa'amah. Takut kami rasa lesu, malas. Nampak tak? Tak semangat, tak bagi tumpuan. Itu berlaku kepada siapa? Berlaku kepada sahabat. Apatah lagi kita. Jadi kita kelas daripada pukul 9 sampai 10.30, kita berhenti sekejap. Kemudian sampai pukul 1. Okey, berhenti. Sampai pukul 3, rehat. Sampai pukul 5.30, pukul 6. Okey lah. Betul tak? Tak okey pun. Gitulah. Nampak tak? Maka Nabi SAW telah bertanya kepada kami,
berkaitan dengan keluarga yang kami tinggalkan. Maka kami bagi tahulah. Mungkin mak ayah macam mana, kerja ke tak, pencen ke belum, ada berapa orang adik-beradik. Nabi SAW tanya. Ini apa tuan-tuan? Ini dia punya maudhi'us syahid. Sebab apa? Nabi SAW nampak kami ni rasa macam dah rindu, tanya khabar. Tak adalah jadi macam ustaz orang kata kerakong. Maksudnya, apa panggil? Nampak anak murid pun tak tahu je. Aku ustaz kan? Tak kucing. Mu pun budak juga mula. Jadi, Nabi SAW ni, dia walaupun satu orang Nabi kot. Dan satu orang Nabi yang mana berumur dah lah. Yang datang ni budak-budak. Mungkin umur 17, 18, 19. Tetapi Nabi SAW buang gap antara satu orang Nabi dengan umat dia. Buang gap antara satu orang tua dengan apa? Dengan dia punya dengan remaja-remaja. Nampak tak? Tanya, bersembang dan seumpamanya. Dan ghalib-ghalibnya tuan-tuan, pada waktu ni bila duduk, mereka akan bagi makan free lah. Betul tak? Sebagaimana kuip Ustaz buat ni kan, pelajar-pelajar daftar, makan free. Kalau kita bersembang dengan ustaz-ustaz, tahu tak berapa satu kepala satu hari makan? Saya tak nak bagi tahu lah, tetapi ini mablagh, satu amount yang besar. Tapi kalau tak nak datang mengaji lagi, tak tahu. So Nabi SAW wa kana rafiqan rahima. Ini juga maudhi'us syahid. Nabi SAW ialah satu orang yang mana sangat pengasih, sangat lembut dan seumpamanya. Dan Nabi SAW kata, irji'u ila ahlikum. Pulanglah kamu kepada kaum keluarga kamu. Tapi kena ingat, pulang kepada kaum keluarga ni tuan-tuan bukan untuk buang agama daripada kehidupan kita, tidak. Ustaz-ustaz kita selalu pesan, biarlah orang yang belajar agama bila dia pulang, orang nampak agama dalam kehidupan kita, orang suka agama dan orang nak belajar agama ataupun orang nak hidup dengan agama. Jangan kita keluar madrasah, keluar universiti, balik jadi haprak. Orang jadi benci tengok agama. Disebabkan oleh kita. Na'udzubillah. Dan bukan untuk kita balik kalau cuti 2 bulan tu kita tinggal buku, 2 bulan kita tinggal masjid, 2 bulan kita tinggal Quran, 2 bulan kita tinggal semua benda yang berkaitan dengan agama. Nabi kata, irji'u ila ahlikum. Pulanglah kamu kepada keluarga kamu. Tetapi fa'allimuhum wa muruhum. Ajarlah mereka apa yang kamu belajar. Dan suruhlah mereka. Maksudnya buat dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Nampak tak tuan-tuan? Ini tanggungjawab. Kita belajar tuan-tuan bukan untuk dapat sijil semata-mata. Kita belajar bukan untuk kumpul ilmu semata-mata. Tidak. Kita belajar untuk diri kita dan untuk masyarakat kita. Sekadar kemampuan kita. Kalau mereka bagi tauliah lah. Fa'allimuhum wa muruhum. Kamu ajarlah mereka apa yang kamu pelajari dan kamu perintahkanlah mereka. Maksudnya amar ma'ruf nahi munkar. Wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan semayalah sebagaimana kamu lihat aku semayang. Wa idza hadaratis salah, apabila masuk waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, seorang kena azan, thumma liya ummakum akbarukum. Orang yang paling tua dalam kalangan kamu, dalam ini disebut akbarukum, yang paling tua. Dalam riwayat-riwayat lain, orang yang lebih faqih, lebih banyak Al-Quran, itu dibahaskan dalam kitab-kitab fiqh lah. Sebab mereka ni sekarang akbarukum ni, sebab mereka dari sudut ilmu, kita kata sama je. Mereka datang belajar sama, hafalan Quran sama, dari sudut kefaqihan sama. Jadi tidak ada cara lain untuk dahulukan salah seorang sebagai imam kecuali dari sudut apa? Dari sudut umur. Sebagaimana tertib imam dalam kitab-kitab fiqh kan. Nampak tak tuan-tuan? So, yang paling penting belajar balik kena laksanakan tanggungjawab. Laksanakan tanggungjawab. Sekadar yang kita mampu tuan-tuan. Nampak tak? Tak boleh mengajar Sahih Bukhari, mengajarlah hadis 40. Tak boleh mengajar Minhajut Talibin, mengajarlah risalah jamiah. Kitab fiqh. Takkan risalah jamiah tak boleh mengajar. Kita ada ijazah 4 tahun mengaji. Nak start kecek uduh dah ni kalau orang Kelantan. Kita mengaji apa? 4 tahun. Kalau orang Kelantan kata mengaji natal apa? Natal ni dia jadi satu penjodoh bilangan dah tuan-tuan. Orang Kelantan ni. Semua benda natal. Jauh natal Kedah pun. Dia nak marah ke kedai itu jauh. Dia kata natal Kedah. Allah mahan natal buku pun. Semua benda. Wallahu a'lam bissawab. Kita bukan nak promote benda tu. Tetapi, yalah. Kawan-kawan kami kata apa? Kita ni membesar di dalam ayat ca. Aica. Jadi bila kita dah mengaji sekali pun nak ubah bukan satu benda yang mudah. Tapi kadang-kadang kena jagalah, kena ubahlah diri. Nampak tak ni tuan-tuan? Irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum. Kerja perlu dibuat, bukan belajar saja. Wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan kamu salat sebagaimana kamu tengok aku salat. Saya lah, terutamanya bila saya jumpa ustaz-ustaz saya,
Dia tanya duduk kat mana sekarang? Duduk kat Jordan. Buat apa belajar? Dia kata, baik, kuskam karo, baik. Buatlah kerja. Maksudnya sampai bila kamu nak belajar? Betul juga kadang-kadang. Belajar, tak buat kerja. Belajar, beli buku, letak dalam rak, post kat Facebook. Oh, Masya Allah, banyak buku dia. Tapi kerja tak buat. Ini pun satu masalah juga. I'm talking about myself. Betul tak? Kuskam karo, baik. Baik, buatlah kerja. So tuan-tuan pun kena buat kerja. Wa bi qala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Sumay maula Abi Bakar an Abi Salih As-Samman. Siapa Abu Salih tuan-tuan? Abu Salih Al-Dhakwan bin Abdullah As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا فقال في كل ذات كبد رطبة أجر. Tuan-tuan, hadis masyhur, tuan-tuan pernah dengar sebelum ni. Satu orang lelaki pada zaman dahulu, dia berjalan di satu jalan. Kemudian dia dahaga, sangat-sangat dahaga. Kemudian dia dapati ada satu telaga lah. Maka dia telah turun ke telaga tersebut, kemudian dia telah minum. Dan dia keluar daripada telaga tu. Oh, macam mana tak tahu. Mungkin pada waktu tersebut tidak ada timba. Dia jadi Spiderman kot. Dekat orang kata wall telaga tu kan, dia turun-turun minum. Kemudian bila dia naik, dia tengok ada satu anjing. Yalhath. Terjelih-jelih, ya'kulus thara. Sampai makan tanah. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh sangat dahaga. Maka lelaki tersebut berkata, sesungguhnya anjing ini telah berada dalam situasi dahaga sebagaimana aku berada dalam situasi dahaga sebelum ini. Maka lelaki itu pun turun sekali lagi jadi Spiderman ke dalam telaga tersebut dan dia telah penuhkan khufnya, kasut dia dengan air. Kemudian kan dia jadi Spiderman kan, tangan dia kena macam tu. So dia pegang khuf tersebut dengan mulut dia. Spiderman lah. Tuan-tuan ingat saya menipu ke? Tak. Memang. Fanazala al-bi'ra famala khuffahu. Kan? Dia boh, kemudian dia nak ni, dia letak kasut dekat mulut dia, dia naik, dia panjat balik telaga tersebut. Fasaqal kalba, dan dia telah bagi minum kepada anjing tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bersyukur kepadanya. Maksudnya Allah berterima kasih kepadanya. Nak terjemah macam mana tuan-tuan berterima kasih? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala balas dia dengan kebaikan. Allah gembiralah dengan apa yang dia buat dan Allah balas dia dengan keampunan. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, adakah kalau kami berbuat baik kepada binatang pun kami akan dapat pahala? Nabi SAW kata, fi kulli dhati kabidin ratbatin ajrun. Setiap hidupan yang mana ada kabid ni kita kata hati, yang mana bernyawa lah senang cerita, benda yang ada nyawa, kalau kita buat baik pada mereka, semuanya ada pahala. Nampak tak? Apa maksud dhati kabidin? Hayawan, ratbatin, itu ialah kinayah, simpulan bahasa menunjukkan kepada kehidupan. Maksud kalau kita buat baik kepada binatang-binatang, kucing ke apa ke tuan-tuan, itu semua ada pahala. Wa bi qala hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib 'an Az-Zuhri annahu qala akhbarani Abu Salamah ibn Abdurrahman anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatin wa qumna ma'ah faqala a'rabiyyun wa huwa fi as-salah اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد حجرت واسعا يريد رحمة الله. Tuan-tuan, sanak-sanak ni saya tak sebut banyak sebab benda ni berulang ni. Abu Yaman ni Al-Hakam bin Nafi', Shu'aib ibn Abi Hamzah, Az-Zuhri, Imam Zuhri, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, ma'ruf, perawi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anak kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi tuan-tuan kena hafalan siapa perawi-perawi dalam sanad tu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, satu ketika Nabi SAW telah bangun mendirikan salat dan kami salat bersama dengan Nabi SAW. Kemudian ada satu orang Arabi. Siapa lelaki tersebut? Ada orang kata dia ni Dzul Khuwaisirah, ada orang kata dia ni Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu. Ala kullin, kemudian ada satu orang lelaki pada waktu tersebut
Tak tahulah apa berlaku antara dia dengan sebahagian sahabat. Mungkin dia ada buat salah, kemudian tak silap saya lah apa yang saya ingat, mungkin dia tak tahu dah tak boleh bercakap dalam solat. Kena cek balik riwayat ini tuan-tuan. Kalau dia berulang pada tempat-tempat yang lain, mungkin dia datang dengan siyak yang lebih sempurna. Dia ada bagi tahu tak hadis ni berulang kat tempat-tempat lain? Saya punya ni dia tak bagi tahu berulang kat mana. Ala kullin, yang paling penting tuan-tuan boleh balik cek kenapa lelaki ni cakap macam ni. So ada beef. Maksudnya dia tak suka dengan sebahagian sahabat yang mungkin ada tegur dia dengan cara yang dia tak berapa sukalah. Saya seingat saya lah, mungkin disebabkan oleh dia bercakap dalam solat, dia tak tahu sudah dimasukkan keharusan bercakap dalam solat, ataupun dia buat something dalam masjid macam buang air ke apa dalam masjid, ada sahabat-sahabat marah dan seumpamanya. Sebagaimana riwayat akan datang, Nabi katalah tuzrimuh, jangan kamu sekat dia daripada dia buang air dia pergi buang air dalam masjid kot. Nabi kata la tuzrimuh, jangan kamu sekat dia daripada buang air, sebab kalau kamu pergi marah dia, nanti dia akan lari ke apa, dia akan merosakkan masjid dan seumpamanya, dan satu lagi membahayakan kesihatan dia. Nampak tak? So lepas tu tuan-tuan, apa yang berlaku? Nabi SAW tak marah dia. Nabi SAW tak marah, bahkan Nabi SAW lembut. Kalau orang tak tahu, ajar dengan cara yang baik. Orang terbuat salah, kita maafkan dan ingatkan dengan cara yang baik. Ini dia punya maudhi'us syahid. Nampak tak tuan-tuan? Nabi ni satu orang yang mana sangat lemah lembut dengan pengikut-pengikutnya, walaupun mereka melakukan kesilapan ataupun mereka berada dalam kejahilan. Itulah tujuan satu orang Nabi ataupun tujuan satu orang murabbi, muallim, untuk ajar orang tak tahu, untuk ingatkan benda orang lupa. Nampak tak? So, lelaki tersebut dia kata, Allahumma rahamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad sahaja. Dan jangan engkau rahmati orang lain bersama dengan kami. Nampak tak? Falamma sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa ni tuan-tuan dalam masalah bercakap dalam solat ni. Falamma sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi Muhammad SAW bagi salam daripada salat, qala lil a'rabi laqad hajjarta wasi'a. Kamu telah sempitkan rahmat Allah yang luas. Wa bi qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Zakaria an Amir annahu qala sami'tuhu yaqul sami'tu an-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tara al-mu'minin fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka 'udwan tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahari wal humma. Sebagaimana kita dah isyaratkan semalam, orang beriman ni tuan-tuan adalah ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita semua ni adalah ikhwah. Kita ni macam satu jasad. Fi tarahumihim, dalam kasih sayang kita, tawaddihim, cinta kita, ta'atufihim, gentle kita, lemah lembut kita. Kita ni semua tuan-tuan adalah seperti satu jasad. Jika satu bahagian daripada jasad kita sakit tuan-tuan, tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahari wal humma. Semua satu badan akan sakit. Satu badan tak boleh tidur tuan-tuan. Walaupun sakit kaki, walaupun sakit gigi, walaupun pening kepala, satu juzuk je daripada badan yang sakit, tetapi the whole badan will be affected. Nampak tak? Wa bi qala hadatsana Abu al-Walid qala hadatsana Abu Awanah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min muslimin gharasa gharsan fa akala minhu insanun aw dabbatun illa kana lahu sadaqah. Hadis masyhur tuan-tuan, sesiapa sahaja yang mana menanam tanaman, kemudian keluarlah hasil, ada manusia makan, manusia tu makan kalau tanpa keizinan, dia mencuri, itu berdosa dari satu sudut. Tetapi kita, pemilik makanan ni, kita tetap akan dapat pahala. Ataupun dimakan oleh binatang. Jadi janganlah kita kutuk binatang tersebut. Betul tak? Kita jangan kutuk binatang tersebut, kita maki binatang tersebut. Dia ghairu mukallaf tuan-tuan. Binatang ghairu mukallaf, bukan ada hukum syarak pun pada dia. Dia datang makan buah apple kita ke, dia datang makan kita punya, saya baru tengok dalam IG, budak tu, budak Cina, dia duduk makan roti tepi pantai, kemudian menatang burung, tak apa kan, sebut burung banyak, kemudian tiba-tiba burung tu datang sambar dia punya makanan, roti tu besar kot,
Kemudian budak tu menangis. Kalau budak tu dengar hadis ni, insya-Allah dia akan tahu bahawasanya, tapi dengan syarat di Islam lah, illa kana lahu sadaqatan, kecuali benda tu akan dapat pahala, dia patut rasa happy lah. Cakap senang, kalau saya rasa berbakul dah saya maki burung tu. Nampak tak? Ma min muslimin gharasa gharsan fa akala minhu insanan aw dabbah. Insan ni tuan-tuan, bila kita sebut dimakan oleh manusia, itu ialah sedekah. Sedekah bukan untuk insan tu. Dia kalau dia ambil tanpa kebenaran, tetap benda tu berdosa. Nampak tak tuan-tuan? Adapun kita tahu ke kita tak tahu, benda itu akan jadi sedekah untuk kita. So, tuan-tuan, ini antara amalan yang mana pahalanya akan berterusan walaupun selepas kita mati. Yang masyhur yang kita dengar, hadis yang 3 itulah, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Kan yang 3 tu, sedekah jariah. Dan sebenarnya ini pun boleh termasuk ataupun kita boleh sumbat masuk di bawah kategori sedekah jariah. Satu orang mana dia tanam tanaman, terutamanya tanaman yang mana berbuah lah. Kan, macam rambutan ke, dokong ke, apa je lah, benda yang mana pada kita tak ada nilai pun sebenarnya dari sudut harta. Tapi sekarang tuan-tuan jangan main. Rambutan kadang-kadang satu ikat tu, orang jual sampai RM7-8 sekilo serikat sekarang. Padahal kita dulu, satu pokok tu, kita kait buah tu, kita bagi seluruh kampung pun. Betul tak? Sama juga buah dokong ke, langsat ke, apa ke. Orang kampung dulu dia bagi je tuan-tuan. Tapi sekarang, semua benda kena jual. Sampai kadang-kadang rambutan tu, kalau belah KL tu, sampai buruk gitu, tak ada orang rela nak beli RM7, RM8, satu ikat tu. Nampak tak? Patut benda orang bagi saja. Buah buruk, saya tak adalah kata kita tak boleh berniaga, tak. Tapi kadang-kadang benda ni buah kayu yang kita tak ada. Wallahilazim tuan-tuan, rambutan ni kadang-kadang kita tanam sekali tu je, kemudian kita jiruskan, kita airkan, kemudian bertahun-tahun kita makan hasil daripada apa? Daripada Allah juga. Tanah Allah, air, hujan Allah, semua Allah. Kalau mazhab Hanafi kena zakat tu. Betul tak? Ya, kena zakat. Mazhab kita tak perlu sebab dia buah-buahan. Ala kullin, kita janganlah berkira sangat tuan-tuan. Tak salah berniaga, tak ada masalah. Tetapi kalau berniaga pun rugi, dah ada pengalaman tahun lepas, rambutan buruk sampai buruk. Sebab apa? Sebab tak ada orang beli. Baik kita bagi je lah. Illa kana lahu sadaqah. Kecuali dia akan jadi apa? Jadi sedekah untuk dia. Nampak tak? وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لا يرحم لا يرحم. Siapa yang tidak merahmati, maka dia tidak akan dirahmati. Sebagaimana kita dah bahas semalam. Babul wasa'ati bil jari wa qaulillahi ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana ila qaulihi ta'ala mukhtalan fakhura. Bab berkaitan dengan wasiat, pesanan supaya kita berlaku baik dengan jiran, tetangga. Dan firman Allah Subhanahu wa taala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kamu semua menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Dan hendaklah kamu berlaku baik kepada kedua ibu bapa. Dan tengah-tengah tu ada ayat lah berkaitan dengan jiran dan seumpamanya, sampailah kepada firman Allah mukhtalan fakhura. Jadi tuan-tuan kena tengok ni dalam surah An-Nisa ni, dia punya ayat lengkap dan dia punya tafsiran dan simple je. Di dalam ayat tersebut tuan-tuan ada sebut wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jamb. Jadi dalam tu sebut wal jari dzil qurba, ada jiran yang mana salah satu tafsiran dia jiran kita tetapi dia ialah kaum kerabat kita. Satu, ataupun jiran yang paling dekat dengan kita. Wal jaril junub, satu lagi jiran yang mana dia bukan kaum kerabat kita, dan satu tafsiran lagi ialah jiran yang jauh sikit. Dan adalah riwayat-riwayat orang kata jiran ni 40 pintu, depan, belakang, kiri, kanan. Sebagaimana tuan-tuan selalu dengar. Nampak tak? Wa bi qala hadatsana Ismail ibn Abi Uwais qala hadatsani Malik an Yahya ibn Sa'id. Yahya ibn Sa'id siapa ni? Al-Ansari. Qala akhbarani Abu Bakar ibn Muhammad an Amrata an Aisyata Abu Bakar ibn Muhammad ibn Hazmin. Kan salah seorang fuqaha Madinah yang 7 daripada Amrah binti Abdul Rahman,
perawi hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ana Aisyah radhiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Berteruslah Jibril alaihissalam memberi peringatan kepada aku berkaitan dengan jiran tetangga. Sepatutnya kita kena buat baik dengan jiran. Jibril alaihissalam selalu turun bagi tahu buat baik dengan jiran, jaga hak jiran, jangan buat jahat dengan jiran. Seolah-olah aku sangkakan jiran ni ada satu kedudukan yang begitu besar dalam Islam, sampai satu tahap kalau aku mati, jiran aku akan mewarisi harta pusaka aku sebagaimana kaum keluarga aku mewarisi harta pusaka aku. Nampak tak tuan-tuan? Dan dalam syarah ni dia kata yusini bil jar. Jibril AS memberi peringatan kepada aku supaya apa? Aku buat baik, jaga jiran ni. Dalam syarah, sebab bil jar ni dia umum tuan-tuan. Qastalani rahimahullah dia kata apa? Musliman kana au kafiran. Jiran tu Islam ataupun kafir. Abidan au fasiqah, ahli ibadat ataupun orang fasik. Sadiqan au aduwan, kawan kita ataupun musuh kita. Ghariban au baladiyan, orang tempatan kita ataupun orang asing. Darran au nafi'a, jiran yang mana bagi manfaat pada kita ataupun jiran yang selalu memudaratkan kita. Qariban au ajnabiyan, dia ni kaum keluarga kita ataupun orang luar daripada keluarga kita. Qaribad dar au ba'idaha, dekat dengan kita ataupun jauh daripada kita dari sudut dia punya kedudukan rumah tu. Umum, yusini bil jar, umum. Nampak tak? Jangan kita pula pandai-pandai nak takhsiskan tanpa dalil. Oh, aku nak buat baik pada orang sekian-sekian, jiran sekian-sekian. Tidak tuan-tuan. Bil jar ialah lafaz umum. Antara bentuk lafaz umum ialah satu kata nama yang mana dimasuki alif lam. Betul tak? Jadi al-umum, al-am yuhmal ala umumih. Benda lafaz am mesti diamalkan secara umum. Illa idza wujida mukhassis, kecuali apabila ada mukhassis. Kalau kita khususkan tanpa dalil dipanggil takhsis bila mukhassis, wa huwa ghairu jaiz. Kita mengkhususkan lafaz am tanpa ada dalil, itu adalah haram. Nampak tak? وبه قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Jadi benda ni tuan-tuan disebut oleh Nabi SAW bukan sekali dua. Sebab Jibril AS datang bagi peringatan banyak kali. Riwayat pertama daripada hadis Aisyah, riwayat kedua daripada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bab ithmi ma la ya'manu jaruhu bawa'iqahu yubiqhunna ay yuhlikhunna maubiqa ay mahlika. Jadi tuan-tuan, bab ini Imam Bukhari rahmatullahi alaih dia letak tajuk dosa orang yang mana jirannya tidak rasa selamat daripada kejahatan dia. Jiran ni tuan-tuan, dia bukan semata-mata jiran rumah, jiran dalam bilik pun. Setengah kita duduk asrama kan, kita duduk mungkin 4 orang, walaupun ada kompartmen masing-masing, ataupun tak ada kompartmen, katil double decker, kita duduk asrama, sama ada zaman sekolah ataupun. Ini semua tuan-tuan, ini semua kena bagi perhatian. Kalau orang tak suka kita, disebabkan oleh perangai buruk kita, kita jenis ambil barang orang tak minta, makan biskut orang tak minta, kan, minum air orang tak minta, spender orang tak minta. Ada benda-benda macam ni tuan-tuan. Orang lelaki lagilah. Kemudian dalam bilik air main sebat je, ambil mandian orang, ubat gigi orang, berus gigi orang, ataupun guna tandas dengan cara tak betul. Bila orang masuk jadi geli, geleman, tak flush itu ini, ataupun dapur dia tinggalkan tak basuh. Benda-benda ni macam ni kita rasa benda biasa tuan-tuan. Kalau orang tak suka, tengok apa janji buruk Nabi SAW terhadap orang macam ni. Sebab kita rasa benda tu biasa. Sedangkan itulah jar kita. Betul tak? Itulah jiran kita. Kalau jiran begitu kena jaga, apatah lagi orang hidup di dalam satu rumah. Babu ithmi man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Bab dosa orang yang mana jirannya tidak rasa selamat daripada kejahatan dia ataupun mafsadah daripada diri dia. Yubiqhunna. Kemudian Imam Bukhari rahmatullahi alaihi dia bawa perkataan yang derive, yang diistiqaq, yang dikeluarkan daripada bawa'iqah, ataupun perkataan yang sama yubiqhunna dalam Quran ay yuhlikhunna.
Jadi kalau kita tengok maksud yuhlikuhunna iaitu menghancurkannya. So la ya'manu jaruhu bawa'iqah ai kita kata bawa'iqah di situ benda yang mana boleh merosakkan mereka ataupun benda yang boleh menghancurkan mereka. Benda menyusahkan mereka, senang cerita gitu. Dan ada juga dalam ayat Quran disebut maubiqah iaitu mahlikan. Jadi saya rasa mim di sini ni masdar mimi ni dengan maksud halak iaitu kehancuran. Saya rasa masdar mimi ni. Wallahu alam. Wa biqala hadatsana Asim ibn Ali qala hadatsana Ibnu Abi Dhi'b an Sa'id an Abi Shuraih radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. 3 kali Nabi bersumpah. Biasa Nabi SAW tidak akan bersumpah kecuali pada perkara-perkara yang penting. Sebab nama Allah ni tuan-tuan, la taj'alullaha 'urdatan liaymanikum. Jangan sekali-kali kamu jadikan Allah ni sebagai orang kata barang mainan untuk kamu bersumpah. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman. Wallah, demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Walaupun sebahagian ulama dia takwil tidak sempurna iman, tetapi sebahagian ulama yang lain mereka tak suka takwilan tersebut. Kita kena biarkan benda ni sebab itulah essence of the hadith. Itu tujuan utama. Nabi SAW nak bagi peringatan pada kita. Kita kalau kita kata tidak sempurna iman, kita rasa macam Nabi suruh buat lah. Betul tak? Wallahi, demi Allah, seseorang itu tidak beriman. 3 kali Nabi sebut. Sahabat kata, wa man ya Rasulullah? Siapa? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Seseorang yang mana jirannya yang duduk di sekitarnya tidak selamat daripada keburukannya. Tidak selamat daripada keburukannya. Kemudian Imam Bukhari kata ataupun keburukan ataupun mudarat daripada pihaknya. Tabahu Syababah wa Asad ibnu Musa. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam sanad, guru Imam Bukhari ialah Asim ibnu Ali. Jadi ada perawi lain lagi yang meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Abi Dhi'b. Antaranya ialah Syababah dan juga Asad ibnu Musa. Jadi Syababah dan juga Asad ibnu Musa telah mutaba'ah Asim ibnu Ali dalam meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Abi Dhi'b. Tuan-tuan, Ibnu Abi Dhi'b ni salah seorang daripada fuqaha Madinah yang masyhur lah sezaman dengan Imam Malik rahmatullahi alaihi, Muhammad ibn Abdul Rahman ibn Abi Dhi'b. Ala kullin, wa qala Humaid ibn al-Aswad wa Uthman ibn Umar wa Abu Bakar ibn Ayyash wa Shu'aib ibn Ishaq an ibn Abi Dhi'b anil Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini pun ada masalah juga tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi Ibnu Abi Dhi'b ni tuan-tuan dia riwayat daripada siapa? Daripada Sa'id. Sa'id di sini ialah Sa'id Al-Maqburi. Cuma Sa'id Al-Maqburi diriwayatkan hadis ini daripada sahabat yang namanya ialah Abi Shuraih. Tetapi anak murid Ibnu Abi Dhi'b yang lain, 3 orang riwayat daripada Ibnu Abi Dhi'b daripada Sa'id Al-Maqburi daripada Abi Shuraih. Tetapi anak murid Ibnu Abi Dhi'b yang lain, Humaid ibn al-Aswad, Uthman ibn Umar, Abu Bakar ibn Ayyash, Shu'aib ibn Ishaq, mereka riwayatkan daripada guru mereka Ibnu Abi Dhi'b daripada Sa'id Al-Maqburi daripada Abu Hurairah. Jadi tuan-tuan, ulama-ulama hadis bila dia tengok ada perselisihan, kaedah pertama mereka, kalau ada perselisihan hanya ada satu sahaja yang betul, kecuali dapat dibuktikan kedua-duanya betul. Nampak tak? Apabila berlaku ikhtilaf dalam riwayat, hanya satu sahaja yang betul kecuali jika dapat dibuktikan kedua-dua betul. Berbeza dengan manhaj kebanyakan usuliyin, dia kata dua-dua betul. Jika dapat dibuktikan salah satu, salah. Jadi kata mungkin Sa'id Al-Maqburi sekejap riwayatkan daripada Abi Shuraih, sekejap riwayatkan daripada Abu Hurairah. Dua-dua gurunya. Ihtimal akli, kemungkinan akal betul. Tetapi tak, di sisi muhadithin mereka nak pastikan dabt. Mereka nak pastikan dabt, hafalan orang itu betul-betul betul. Nampak tak tuan-tuan? Bahkan kalau tuan-tuan tengok dalam Sahih Bukhari, Sa'id Al-Maqburi ni, dia mula-mula riwayatkan daripada ayah dia, nama dia Kaisan, Sa'id ibn Abi Sa'id. Ayah dia Abu Sa'id itu nama dia Kaisan Al-Maqburi. Dia riwayatkan daripada ayah dia daripada Abu Hurairah. Lama-lama lepas tu, beliau sempat bertemu dengan Abu Hurairah sendiri. Dapat bertemu dengan Abu Hurairah sendiri, so dia meriwayatkan hadis direct daripada Abu Hurairah. So, sama ada beliau riwayatkan daripada ayah dia daripada Abu Hurairah, ataupun beliau riwayatkan terus daripada Abu Hurairah. So, anak murid kepada Sa'id Al-Maqburi ni ada ramai. Sebahagian daripada mereka
tidak menghafal dengan baik yang mana Sa'id riwayatkan daripada ayah dia daripada Abu Hurairah, yang mana dia riwayatkan terus daripada Abu Hurairah. Sebab dia kata last sekali pergi kepada Abu Hurairah juga, sama ada ayah tak ada ayah kat tengah tu, dia pergi pada Abu Hurairah. Tetapi muhaddithin tidak. Sebab apa? Kalau orang itu tidak hafal yang mana dia riwayatkan daripada ayah dia daripada Abu Hurairah, yang mana dia riwayatkan terus daripada Abu Hurairah, dia menunjukkan kepada masalah pada dhabt dia. Nampak tak? Jadi dia akan memberi kesan pada hafalan hadis-hadis yang lain. Sebab dia orang yang mana dhabt dia tidak sempurna. Sebab tu Imam Bukhari rahmatullahi alaih, apabila meriwayatkan daripada Sa'id al-Maqburi, biasanya dia akan ambil daripada beberapa perawi sahaja. Seperti Laith bin Sa'ad, tak silap saya Muhammad bin Ajlan, ataupun Muhammad bin Ajlan tidak, Laith bin Sa'ad antaranya, dan mungkin Muhammad bin Ajlan, saya tak ingat tuan-tuan, 7 tahun lepas saya tahu benda ni dalam kelas. Jadi Imam Bukhari hanya ambil riwayat daripada anak murid Sa'id yang beberapa orang ini sahaja. Sebab kenapa? Sebab mereka ini sangat mengambil berat dalam membezakan mana riwayat Sa'id daripada ayah dia daripada Abu Hurairah, dan mana riwayat Sa'id terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nampak tak tuan-tuan? Bab yang seterusnya, babun la tahqiran najaratun li jaratiha. Janganlah sesekali satu orang jiran perempuan dia meremeh-remehkan jiran perempuan dia yang lain. Kenapa disebut perempuan? Ini kharaja makhrajal ghalib. Ini ialah perkara yang biasa berlaku. Tidak menafikan benda ni berlaku juga di kalangan orang lelaki. Tetapi janganlah orang lelaki ni bagi nasi basi pun makan. Orang perempuan ni, dia memang, sorry to say, in general, bukan semua, mungkin dia suka popek, dia tak ada kerja kan. Alah, dia ni, benda dah nak basi pun bagi aku. Padahal benda tu baru lepas masak, panas-panas lagi. Dia suka mengomel, nampak tak? Nak tunjuk baiklah tu, mari hantar. Padahal dia nak balasan yang lebih banyak. Orang perempuan, orang lelaki pun ada. Tetapi janganlah kata saya ni seksis pula. Tetapi wallahualam, Imam Bukhari marah dia lah. Kenapa tiba-tiba disebut jaratun? Sebelum disebut, semua disebut jar. Kan? Yang mana kita boleh faham bukanlah lelaki pun, jar tu isim jins, termasuklah lelaki perempuan. Tapi sini Imam Bukhari rahmatullahi alaih dia khususkan jaratun li jaratiha. Satu orang jiran perempuan kepada jiran perempuannya yang lain. La tahqiranna. Jangan sekali-kali dia datang dengan nun taukid thaqilah pula tu. Jangan sekali-kali. Satu orang jiran perempuan meremeh-remehkan jiran perempuan dia yang lain. Benda biasa tuan-tuan. Kau pakai baju semalam Kalau cikgu tu dia kena ada 365 pasang pakaian. Kalau tak dia kata, kau pakai baju semalam Saya ni pakai baju semalam ni. Saya bukan pergi buat bendang pun semalam. Saya duduk dalam masjid itu je pun, daripada pagi sampai petang. Kenapa kita kena hidup dengan satu lifestyle yang, tuan-tuan faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Kenapa kita kena perlu hidup dengan satu lifestyle yang mana kita nak redakan orang pada benda yang tak perlu pun? Saya ada kurta putih banyak. 7-8 pasang saya ada. Dan kebanyakan saya akan pakai putih pada musim selain daripada musim sejuk. Ada kawan rumah saya kata, tak pernah basuh baju Ada. Kata, baik, aku ada kurta putih 7. Kau nak suruh putih tu jadi hitam ke esok? Lusa jadi kuning ke? Memang taklah. Putih, tetapi putih yang berlainan. Nampak tak? Jadi kita kadang-kadang tuan-tuan, kita terpaksa hidup ikut expectation orang. Ini pun masalah juga. Saya fikir banyak kali ni nak pakai baju sama ni. Sebab saya tak sempat nak iron baju putih saya tu. Iron pula duduk luar daripada bilik hotel. Dan iron dia pula dia terlalu maju, sampai saya tak tahu kena tunggu berapa puluh minit untuk saya iron. Kan yang style yang kita letak dia panaskan kat bawah tu, dia bukan yang zaman-zaman dulu, bukan. Ala kulin, dan excuse. So, bab la tahqiran najaratun li jaratiha. Mungkin orang lain dia tak perasan pun saya pakai baju yang sama kalau saya tak bagi tahu. Tapi orang perempuan jangan. Saya ada adik perempuan, cikgu, saya tahulah. Mesti fikir nak kena beli baju barulah. Kita nak kena tu lah. Sebab apa? Dia ada mulut yang popek. Baju sama ke? You tak beli baju baru ke? Laki you tak bagi duit ke? Babun la tahqiran najaratun li jaratiha. Jangan sekali-kali jiran perempuan dia mengapa? Dia meremeh-remehkan ataupun merendah-rendahkan jiran perempuan dia yang lain. Wa bi qala hadatsana Abdullah bin Yusuf
Abdullah bin Yusuf ni siapa tuan-tuan? Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi, salah seorang anak murid Imam Malik juga sebenarnya, dan menjadi perantaraan bagi Imam Bukhari dengan Imam Malik rahmatullahi alaih. Qala hadatsana Al-Laits qala hadatsana Sa'id wa huwa Al-Maqburi an abihi. Tengok, syuf, sini dia kata Sa'id Al-Maqburi riwayatkan daripada ayah dia. Riwayat sebelum tu Al-Maqburi daripada Abu Hurairah. Hadis tak sama, tetapi ada orang yang mana riwayatkan daripada Abdullah, daripada Sa'id Al-Maqburi daripada ayah dia, dia boleh bezakan yang mana riwayatkan daripada ayah dia, yang mana riwayatkan direct daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum. Wa bi qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala hadatsana Al-Laits qala hadatsana Sa'id huwa Al-Maqburi an abihi, iaitu Kaisan, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita yang Islam, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Jangan sekali-kali satu orang wanita, jiran wanita itu meleceh-lecehkan, meremeh-remehkan, merendah-rendahkan jiran wanitanya yang lain, walaupun jiran dia bagi firsanishah. Itu bahagian kaki. Kalau kita kata kaki ni benda yang kaki kambing ke, yang nampak tak tuan-tuan, benda yang pada kita, kenapa tak bagi daging? Padahal kaki tu, sup kawarik tu, kalau pergi kedai Arab mau RM20 juga tu. Nampak tak? Tapi dia rasa macam benda tu, alah. Jangan. Kita kena bersyukur. Nampak tak tuan-tuan? Kita kena bersyukur dan kita kena berterima kasih dan kita kena balas kalau kita ada kemampuan. Nampak tak tuan-tuan? Tak boleh syarah yang panjang, takut orang tak suka. Babun man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Sesiapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir, hari kiamat, maka jangan sekali-kali dia menyakiti jirannya. Sebab benda ni tuan-tuan, menyakiti ni ialah kezaliman. Wadh-dhulmu dhulumatu yaumal qiyamah. Dan kezaliman itu ialah kegelapan pada hari kiamat. Wa bi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abu al-Ahwas an Abi Hassin an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis masyhur tuan-tuan. Siapa yang mana beriman dengan Allah dan juga hari kiamat. Saya tak ingat ada dalam hadis 40 ke tak? Saya rasa ada. Siapa yang mana beriman dengan Allah dan juga hari kiamat, maka jangan sekali-kali dia menyakiti jiran dia. Sesiapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu dia. Dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan juga hari kiamat, hendaklah dia cakap benda yang baik ataupun dia diam. Diam sekongkongnya tak dapat dosa. Nampak tak? وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي أنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قال وما جائزته يا رسول الله قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Hadis lebih kurang, cuma tuan-tuan dalam masalah memuliakan tetamu ni, bila kita sebut sebagai tetamu ni tuan-tuan, bukanlah orang yang datang sekali-sekala ziarah kita, jiran kita. Itu pun tetamu jugalah dalam uruf kita, betul tak? Itu tetamu juga dalam uruf kita. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah orang yang mana datang jauh. Biasanya dia dalam keadaan musafir. Tak kira lah musafir dekat ataupun musafir jauh, tetapi dia datang jauh. Dan dia punya vibe hadis ni sebenarnya tuan-tuan ialah orang yang mana dia datang berpergian, bermusafir, dan dia berhajat untuk singgah di satu-satu tempat. Hadis ni dia ada konteks dia. Seingat saya, konteks dia pada awal-awal Islam, sebagai contoh, kalau ada rombongan jihad ataupun adanya orang bermusafir, orang Islam berpergian jauh, dulu mana ada hotel dan seumpamanya, betul tak? Mana ada orang jual barang-barang di pasar di tengah-tengah padang pasir. Jadi kadang-kadang ada orang Islam, dia masuk Islam dan dia berada di tempat yang jauh. Dia tidak duduk di Madinah, dia berada di tempat yang jauh.
Jadi kalau orang singgah pada waktu tersebut, dulu tuan-tuan menjadi kewajipan. Menjadi kewajipan untuk orang itu menerima tetamu. Dan 3 hari. Hari pertama ni bersungguh-sungguh. Maksudnya apa yang kita ada all out. Kita jamu tetamu kita, kita muliakan tetamu kita, siapkan tempat tinggal dan seumpamanya lah. Cuma hari kedua, hari ketiga macam biasa. Dan kalau lebih daripada 3 hari, kalau kita nak terima dia lagi boleh, tak ada masalah, sedekah daripada pihak kita. Tetapi kalau kita nak minta duit pun boleh selepas daripada 3 hari. Tapi ini tuan-tuan, dia punya konteks ialah pada zaman awal-awal Islam. Adapun selepas tu Islam tersebar, orang Islam ramai di sana sini, kemudian ada penempatan dan seumpamanya, tidak menjadi kewajipan untuk kita terima tetamu tersebut, tetapi itulah benda yang mana digalakkan. Sebagai contoh, katakan saya datang ke Perlis, tidak dijemput, tapi saya saja datang. Saya nak guna hadis ni, nak paksa. Fulan. Hadis Nabi kata ni 3 hari ni, hari mula-mula nasi kambing, berani itu ini. Tak boleh lah tuan-tuan. Nampak tak? Sebab bila Islam makin berkembang, benda yang mana bersifat hukuk, hak, terutamanya hak keuangan, telah dijelaskan dia punya pemilikan tu oleh Islam. Jelas. Hatta orang yang duduk serumah, suami isteri pun ada pemilikan yang berasingan. Nampak tak tuan-tuan? Benda yang bukan milik kita, kita tak boleh nak minta daripada orang. Bahkan tuan punya milik, dia berhak untuk jualkan makanan pada kita, ataupun dia nak sewakan rumah tu pada kita. Ini ialah hak pemilikan yang mana telah di-establishkan oleh Islam pada ataupun selepas satu tempoh. Pada awal-awal benda ini disyariatkan dalam bentuk muasah. Untuk apa tuan-tuan? Untuk memudahkan. Mungkin pada awal-awalnya dia jadi wajib 3 hari. Kalau lebih pada tu ditarghib, dimotivate oleh Nabi SAW sebagai sedekah. Tapi dalam hadis-hadis yang lain, lebih daripada 3 hari, kalau kita nak minta duit pun boleh, tak ada masalah tuan-tuan. Nampak tak? So, itulah yang kita kena faham. Wa bihi qala haddatsana, kita dah baca hadis ni. Nabi SAW kata, siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, falyukrim jarah, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah jaizatahu. Siapa yang mana beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya, jaizatahu. Maksudnya dia kena buat elok-elok jaizah. Seorang tanya, apa maksud jaizah ni? Ya Rasulullah, Nabi SAW kata, yaumun wa lailah, 1 hari dan 1 malam, yang ini memang all out, wadhiyafatu thalathatu ayyam. Dan baki lagi 2 hari ialah sebagai orang kata hospitality, maksudnya sekadar yang kita mampu, tak ada masalah. Fama kana wara'a dhalika fahuwa sadaqatun alaih. Lebih daripada 3 hari, maka itu sudah dikira sebagai sedekah. Kata syurah, ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ni, dia Nabi SAW guna perkataan sedekah supaya apa? Supaya orang yang berhenti di rumah tu fahamlah. Kamu ni patutnya tinggalkan dalam rumah tu. Sebab orang kebiasaan dia tak suka terima sedekah. Sebab sedekah ni biasanya diberi kepada orang miskin dan seumpamanya. Nampak tak? Jadi Nabi SAW guna perkataan sedekah untuk mengisyaratkan sepatutnya kamu dah kena keluarlah daripada rumah tu lepas 3 hari. Nampak tak? Dan sesiapa yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kiamat, maka hendaklah dia bercakap benda yang baik ataupun dia senyap. So tuan-tuan, hadis ini tidaklah sampai kepada tahap kita kata mansukh, tak boleh amal langsung. Tak. Tetapi dia dalam bentuk sunat sahaja. Tetapi kalau kita tak nak terima tetamu tu, tak ada masalah. Kita tak dapatlah pahala tu. Tapi kalau kita terima, kita jamu di hari pertama, hari kedua pun kita jamu, walaupun kurang sikit, hari ketiga kita jamu, walaupun kurang sikit, tak ada masalah. Nampak tak? Bab haqqil jiwar fi qurbil abwab. Bab berkaitan dengan hak kejiranan berdasarkan yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Dan benda ni kita dah bahas semalam tuan-tuan, berkaitan dengan maslahah mafsadah. Kalau kita mampu buat baik kepada semua jiran, buat baik kepada semua jiran. Tetapi katakan kita hanya ada sedikit sahaja dan jiran kita semua sama. Dari sudut keperluan, maka kita bagi yang paling dekat. Dan ada iktibar yang lain juga. Sebagai contoh, yang jauh tetapi dia lebih memerlukan, maka kita dahulukan yang jauh. Ataupun satu lagi, kita punya ibu, kita punya kaum keluarga dan dia memerlukan, walaupun dia jauh, kita kena dahulukan kaum keluarga kita. Nampak tak tuan-tuan? Itu ialah iktibarat ataupun orang kata
perkara-perkara yang mana perlu diberi perhatian dalam membuat keputusan ketika mana berlakunya tazahum, pertentangan antara masalah dan juga mafsadah, dan kita tidak boleh nak buat kesemuanya. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. باب حق الجوار في قرب الابواب. وبه قال حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا شعبة قال اخبرني ابو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ni Aisyah radhiyallahu anha dia kata, ya Rasulullah, aku ada dua orang jiran, kepada siapa yang perlu aku bagi hadiah? Nabi SAW kata, kepada yang paling dekat dengan pintu rumah engkau. Ini hadis ini mahmul dipakai ketika mana tasawi, sama tuan-tuan, antara dua jiran dari sudut kehendak, dari sudut keperluan dan seumpamanya, sebagaimana sebagai tahu tadi. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.